Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ke podcasting ke bising. Hey. Dan macam biasa disebabkan saya tiada partner saya tak ada datang hari ni sebab dia biasalah perempuan dia ada masalah-masalah yang kita tak boleh nak bincangkan kat sini. Contoh? Dia ada banyak period, pening kepala, migraine, mungkin mengandung mungkin, tak tahulah kan. Dan hari ni kita ada bersama dengan dua tote. Yeah. Kita tote semua batang hari ni. Today is tote episode. Kita ada Akid dan juga Ben Jalil. Oh ya. Hai. Yeah. Oh, dia kena intro, kena cakap. Ada. Okay. So how you guys been? Actually Akid macam mana? Macam mana apa? Kau selalu travel ke? I mean like before the MCO kau selalu travel kan? Oh, sekarang ni okey je duduk rumah sebenarnya. Dia best sebenarnya. Sebab masa duduk travel tu macam rasa penat. So actually semenjak PKP tu aku rasa macam lega sikit dapat duduk rumah. Sebenarnya. Masa yang kau busy travelling, how often kau travel? Sebab yang recent macam dalam sebulan 3 kali. 3 kali travel? US, ya. Mana kau pergi mana? Yang Brazil. Brazil. Okay, chronologically. Okay, mula-mula yang paling latest lah. No. From that yang month tu, yang 3 tu, kau pergi mana dulu? Mula-mula LA. Okay, LA, lepas tu balik. Lepas tu 2 hari selepas tu kena pergi San Francisco untuk Samsung tu. Okay. Oh, so kau tak ada macam tak terus je sebab sebelah kan? Macam Kelantan sebab dengan klien tak nak bayar lagi. Okay. Okay. Itulah aku terpaksa fly 1 hari, lepas tu pergi balik. Oh, so total dalam masa 3 hari tu kau travel time kau ialah 48 hours, I assume lah. Gila siap. Tapi orang cakap bukan tu macam living the dream kepala otak. Okay. Okay. Disebabkan kat table ni semua dah pergi US technically semua kan. Semua pergi US kan. Ben pergi 2 tempat. Macam aku LA only. Engkau 2 tempat. Boleh tak kita share experience dalam flight? Oi, longest flight. Tak kisahlah transit best experience ke bad experience sembang lah. Okay, kita start dengan tak ada best experience tu kalau flight. Kalau boleh kan, kalau nak travel kan, tahu-tahu dah sampai tu je. Mampus tu naik flight tu Masa tu kau berapa jam? Aku from KL campur transit, campur semua sampai jejak ke tanah ke Amerika tu berapa lama? Agak-agak dari sini transit aku ke Dubai 7 jam. 7 jam. Lepas tu kau lepak kat Dubai tu? 2 jam kot. Okay, 9 jam. 9. Lepas tu nak ke LA bukan New York 14. So 9-14 apa? Lemah. Lemah. 23 jam sehari dalam flight. Lepas tu macam contoh yang aku pergi Amsterdam tu kan. Tu yang first dulu Amsterdam kejap lah 7. Lepas tu 7. Tapi 7, 14. Tapi still kat sana kejap lagi dari kita naik flight tu. Beza 9 jam kot. Macam kau pun dulu kan. Aku pergi LA. Aku pergi LA lebih kurang macam kau 23 jam. Tapi aku kena bukan sekali 2 kali. Isyang tu. Tapi dalam flight tu yang teruk bila ada baby Bila ada baby tapi kau tidur tak sepanjang flight tu? Tidur dalam 15 minit. 15 minit sejam jaga. 15 minit sejam jaga. Benda tu tak boleh bangun tidur. Tak ada macam bangun terus lepas tu stay all the way. Tak ada. Tak boleh. Kau? Ada. Macam mana? Apa kau punya experience masa okay, kau punya longest flight berapa jam? Longest flight ke Mexico. Okay, how lama? Siapa punya handphone tu? Sekejap, aku tak ingat tu. Okay, Mexico. Kau transit mana? Aku tak ingat transit mana. Tapi lagi lama lah. Okay lah, yang Amerika punya berapa jam? Macam band lah 23. 23. Tapi Mexico tu lagi lama. I think dalam 25 jam ke apa tak? Lama gila. Tentu kau transit berapa kali? 2 kan? Okay, dia pergi Dubai dulu. Lepas tu dia pergi ke US. Lepas tu San Francisco. Transit kat situ lagi baru pergi Mexico. Itu lama Tapi sumpah. Transit kau yang paling lama berapa jam? Dekat San Francisco tu 12 jam. So kalau sebenarnya 12 jam transit? Because kau buat apa tu? Tak, kita tidur situ lah.
Literally okay, apa apa dalam 12 jam tu kau buat apa? Okay, let's say sampai San Fran. Sampai San Fran. Lepas tu time tu klien ada bagi lebih duit sikit. So kita orang pergi cari hotel kan. Oh, hotel tu korang cari not like in flight, not dalam airport punya hotel. Tak, dekat luar. boleh keluar. Bila 12 jam dia keluar. boleh keluar. So kita pergi hotel. Lepas tu jalan-jalan. Kira malam tu je lah. Kira kita beli malam lah. Oh, kau sampai malam? Sampai dah malam. So kira beli, bayar, tidur macam 5-6 jam. Lepas tu bangun keluar balik. Sure. Itu je lah. Ui, penat tu. Penat. Sebab kita orang barai gila. Lepas tu itu first time kita orang pergi San Francisco. Time tu ada Mawar, ada Kani. Lepas tu kita orang pun macam jom explore. Tapi barai yang keluar. Bukannya kedai buka ke apa. Oh, sana tutup kedai awal kan? Tutup awal gila. Tak ada mamak lah. Tak ada. Mamak ada pub lah. Itu lah. Lepas tu 12 jam transit. Lepas tu nak pergi ke Mexico macam 15 jam. Another 15 hours from San Fran tu. Jauh sangat ke? Jauh, dia ujung ah. Jauh. Kau pergi 14 ke San Jose? Tak. Kau pergi San Jose? San Jose. Kan bodoh. Mexico tu. Los Cabos. Los Cabos. Los Cabos. Dia betul-betul kat ujung ah. Dia macam dekat hujung Mexico. Dia nak sampai Venezuela ke bawah lagi. Kau tak tahu? Aku tak tahu lah tengok betul kau. Habis 15 hours So total barai tu. Kalau campur transit semua 30 lebih lah. Ya, ya, almost 30 lah. Lebih lah dalam 12 jam. Macam yang aku pergi US tu, New York. Lepas tu aku pergi LA pula dengan Yaya. Dalam US pun 6 jam juga. Dalam US daripada Tu pun dah lama gila kot. From west to east kan. Bukan macam kita pergi west ke east sejam lah kalau naik flight. Oh ya. Dah besar kan. Tapi tu dia ada time zone kan. Macam kalau New York aku rasa dia berapa jam tambah sejam ataupun lambat sejam atau 2 jam kan. Daripada gitu. LA dengan New York time dia lain. Sebab dia besar sangat kan. So time different lain tu. Tapi dia berbalik pada flight tadi. Sepanjang yang flight jauh-jauh ni, apa experience yang kau rasa macam baby ada tak yang okay. Yang aku experience tapi aku tak kena. Syafa dengan siapa kat belakang yang kena dengan baby yang African lah. Memang African, mak African yang ada besar semua, pakai baju kelawar semua. Anak ada dah 5 orang. 5 orang 6 orang dah nak, dan time ni dah nak landing lah. Muntah. Dekat siapa? Dekat lantai lah muntah. Lepas tu bau. Time tu dah nak landing. Tapi nak landing pun dalam masa 45 minit macam tu lah. Time dia nak descend tu kan. Nak bagi clear traffic. Tengah nak land tu. Dia muntah. Bagi aku benda tu yang paling tak sedap tau. Bila contoh dia tengah nak tunggu airways yang pergi kat bawah tu macam clear. Bila dia hovering tu pening tu. Pening. Dia kena pusing. Tunggu. Pening tu. Tak, masalahnya yang tak boleh belahnya, mak dia tak ambil tanggungjawab langsung. Dia macam ambil, dia tengok anak dia angkat belah. Time tu dah kira macam dah land baru boleh nak nak lap ke apa benda semua kan. Tak, stewardess yang ada buat. tapi adalah orang datang. Adalah, tapi lambat. Dia tak ada inisiatif nak tolong. Tak ada inisiatif nak tolong stewardess. Dia ambil baby terus gerak keluar. Dia tu ambil tisu semua. Lap lah. Kau lalu tak dekat muntah tu? Lalu tu. Maksudnya barai tu. Maksudnya depan lah. Sekejap aku macam mana? Dia muntah kat depan lah. Kau kan kena keluar kat depan kan. Sebab naik Boeing kan, itu mana di belakang. Betul lah. Wish. Tu nightmare. Aku rasa aku tak ada teruk macam tu. Sebab so far aku pergi tak ada baby. Wish, bapak orang nasib baik ke? Kau first class? Tak. Tak tu. Upgrade first class ke? Tak ada lah. Itu first time je dapat. Kau gini dapat first class? Pergi LA. Oh, first class? Okay. First time. Aku tak pernah dapat first class. Kau pernah tak? Aku pernah dapat. Yang aku pergi LA second time dengan. Asal kau dapat first class? Betul. Ni aku tak tahu kenapa. Dia macam, aku rasa macam dah full. Yang tinggal business. Bukan first class, business class lah. Business class. Yang seorang satu tu. Seorang satu. Tu memang luck gila babi lah. Aku pun pernah kena macam tu. Macam mana boleh dapat? Sebab korang nampak tak macam teroris ke? Tak tahu lah. Sebab kadang-kadang bila pergi kat kaunter tu, macam entah tiba-tiba dekat tiket tu dia macam dia bagi business class. Business class. Macam ikut nasib aku. Aku pun tak tahu sebenarnya macam mana proses dia. Tahu mungkin kita baik dengan orang tu ke, tak tahu lah. Macam mana kau nak baik kau first time? Tak tahu. Aku rasa track record kau. Tengok kau tak pernah ada kes jenayah ke apa. Tak, aku rasa sebab tu je. Sebab flight dah full.
tak nak bagi kita fly kot. Kena ya bagi tempat kat kita juga untuk fly kan. Sebab tu aku rasa tu dedicated untuk orang lain kot. Macam emergency seat ni. Kali dah satu je ada, kena bagi gitu lah. Tapi kat US memang ada masalah tu kan. Contoh ingat dulu ada kes yang orang kena tarik keluar dalam flight sebab that flight overbook. And yang kena tarik tu mesti minority kat US lah. So sebab aku rasa betul lah kot. Mungkin lah. Tapi laki lah. Kau kan tak pernah dapat. Kau pernah dapat? Tak pernah dapat. Sumpah tak pernah dapat. Yang dengan partner tu? Sumpah tak. Oh itu tak. Kalau kau sorry dia, kalau dengan partner salah dia je. Ya. Kan belanja korang sekali. Tapi dengan partner tu bukan like technically not business. Dia business trip tapi it's not like official business trip. So sebab aku punya flight tu ditanggung oleh partner. So taklah dia nak bagi business class kan. Bukan, aku rasa boleh nak bagi, tapi kita faham lah orang nak bawa kau kan. So lebih LA lah. LA. Tapi kau duduk dengan dia? First Kau duduk dengan partner lah? Mestilah semua orang lah. Aku satu row. Oh no. Oh tak. Partner kan business. Aku mestilah kat ekonomi. Tapi selalu kalau korang pergi flight, flight apa yang paling best? This Paling best dan paling tak best lah. Paling tak best kan tak sebut airline apa pun tak apa. Paling best. Aku dulu airline aku paling best masa aku pergi Denmark dengan Adli untuk Legonya event. Yang Singapore tu apa? Singapore Airline best gila weh. Orang kata memang Singapore Airline best. Dia aku rasa dia gabungan di antara dia punya hospitality Emirates. Dia punya stewardess AirAsia. Sebab kalau kau naik MAS, kalau yang experience flight attendant tu kadang dah tua kan. So macam tak sedap mata mandang tapi dia punya hospitality power. Oh tapi ni dua-dua. Oh faham. Faham. So Singapore Airline baik ya betul tu. Dia stewardess memang lawa gila. Dan Melayu. Oh Melayu. Semua asal muka kamera. Ilya. That particular lady balik. Tarik balik. That particular lady yang jaga kita orang punya that row tu lawa lah dan kebetulan Melayu lah. Dan Melayu pun kebetulan masa dia serve tengok nama Melayu The attraction dia naik lagi lah. Sebab kalau macam Mak Saleh macam takkan layan kita punya. Dia pandang kau sebelah mata lah. Satu lagi aku suka bas Singapore Airlines sebab dia punya movie semua update. Meaning is agak baru lah. Dia memang baru lah. Aku lupa movie apa tapi basically movie tu macam baru sebulan lepas keluar tapi dah keluar dekat sana. Banyak duit lah. Nak beli rights. So best ni in terms of apa lah? Kau orang lah. Apa yang membuatkan kau cakap best? Tandas bersih ke? Diorang bagi kau free gift ke? Muntah kat ais ke? Aku rasa bagi aku yang paling best Cathay Pacific kot nama dia. Cathay Pacific Chinese kan? Hong Kong ke? Hong Kong kan? Time tu lah yang dapat first class. Kalau that's the only reason kalau nak cakap best sama lah. Aku naik Nippon Nippon Airways. Nippon. Korean. Ana aku dapat business class lah. Tu lah paling best. Tapi bagi aku Ana antara flight yang paling selesa. Dia stewardess dia tak kalau kau tolak tepi stewardess hospitality tapi dia paling selesa. Maksudnya kau duduk kau rasa comfy. Tak tahu aku rasa macam best ni Ana. Kalau nak cakap pasal stewardess dengan steward, aku rasa yang paling diverse kalau kau bosan tengok yang sejenisnya satu stewardess ke tengok dua-dua ikut mana bagi pendengar kat luar sana. Kalau nak tengok yang lebih diverse Emirates. Emirates tak sebab dia macam literally dia punya steward dengan stewardess semua model daripada figure. daripada semua negara. Selalu dia kalau contoh kalau Emirates tahu aku kalau let's say route tu dari KL ke Dubai let's say. Diorang kena diverse antara Malay dengan Arab punya ni tau. Supaya senang untuk serve. Let's say lah ada makcik tu tak tahu cakap English and so they have to send Malay punya stewardess lah. Dan kalau contoh aku itu naik Emirates dari Dubai pergi ke LA, dia mix dengan Mak Saleh. Sebab memang sebab sebelum fly tu pun dia pun akan bagi tahu yang biasanya dia punya stewardess semua kat situ dia orang berbahas dalam 16 language kot. Oh ya. Memang qualification ni gila babi lah. Makin tinggi lah. Sebab masa ada time tu aku balik daripada KL ada Melayu.
So dia kena seorang. So maksudnya maybe Melayu tu dia boleh cakap bahasa Chinese juga ke atau apa ke error. Aku rasa maybe kena ada qualification untuk 2-3 bahasa baru dia yang Susah. So untuk orang di luar sana nak jadi steward ni bukan senang. Orang cakap tu aku niat bila orang cakap lah jadi steward tayang muka je benda. Susah kot sebenarnya. Itu mungkin kalau flight dekat, mungkin flight dekat sini kot. Mungkin lah. Local lah. Tapi susah tu sebab Susah aku sebenarnya. sebab aku pernah tanya, let's say lah masa tu dorang pun ada dorang punya cabin tau dekat dalam flight, tak salah aku. Dorang ada tempat tidur kan. So let's say macam kau time tu tengah tidur, macam supposedly dalam flight pun dah tutup lampu, dorang pun pergi tidur tau. Tapi dia akan annoyed kalau korang tekan. So dorang terpaksa bangun dari bilik katil. Aku pun ada time tu aku call dia banyak kali. sebab dia ada, sebab dalam menu tu dia tulis free instant noodle and kau boleh order banyak kali. So kau antara orang yang aku layan macam ting, habis makan lagi ting. Lepas tu satu time tu dia macam dia menyirap. Lepas tu cakap you want to? Ya tu. Okay. Aku cakap yes. Time yang tengah tidur punya time yang tutup lampu semua. Dah gelap semua mencari tidur. pasal lah. Aku dah tak boleh tidur, macam penat sangat tu bangun nak makan lah. Tengok ting order. Tu flight apa yang boleh minta Maggi free? Emirates. Kalau Maggi, kalau noodle Pacific lah kot. Pacific. Tak sebab yang tu time business class. tak economy. Cathay ada, Emirates pun ada, tapi dia tengok kau pergi mana kot. Sebab setengah trip aku pergi dia tak ada. So apa dia ganti dengan apa? Yang boleh Tak, refill. kiranya tak ada lah. Tak ada free noodle tu. Aku rasa kalau dia pergi betul-betul jauh baru dapat. Kena tengok nama kau dulu. Kalau budak ni tak. dot system okay. Tak tu. Playlist. Tulis non available. So masa aku pergi Mexico tu yang tu ada. Tapi trip mana yang kau minta banyak kali ni? Trip Mexico tu lah. Sampai Kani pun macam okay, order kan. Dia pun suruh aku orderkan lagi. So aku pun panggil lah dia banyak kali. Tu yang menyirap tu. Yang serve kau tu Mexican punya tak, aku rasa dia Asian lah. Asian lah. Tak tahu apa Oleh Asian yang faham Asian lah. Kani siap nak cakap ni dia dah tak layan lah. Kani macam nak tambah lagi. Dia macam jalan je. Tapi kau pernah ada experience dengan stewardess yang kau macam macam tu lah? Tak ada. Diorang semua okey je. Tapi yang aku sebab diorang tak ada, kita tak boleh shoot kan. Shoot dorang? Tak tahulah. Aku pernah try masuk bawa kamera semua besar kan. Kamera besar. Kamera SLR lah. Okay. Kamera SLR bawa shoot diorang macam buat vlog kan. Lepas tu dah duduk tiba-tiba dua orang datang kat aku. Macam ingatkan aku cakap siapa datang tak aku. Aku cakap ingat try kau. Ingat try aku ke apa kan. Excuse me, the video you shot just now you cannot post anywhere. Sebab tengah nampak diorang mungkin diorang tengah tak proper ke apa kan. Tentu kau shoot tu tengah buat serve makanan ke? Bukan. Time shoot tu time nak masuk. Kan diorang tengah macam greet kita orang masuk kan. Lepas tu dah duduk diorang datang tegur aku. Tu flight apa tu? Emirates. Ada polisi kot. Tapi aku pernah buat juga time lapse. Maksudnya tapi pakai GoPro lah. Aku rasa GoPro lagi acceptable kot. Sebab GoPro besar tu diorang cuak. Macam takut keluar TV ke macam tu. Takut nampak diorang tak proper. Tapi time tu dia tak pakai dia punya topi tu kan. Tak pakai. Sebab tu mungkin lah. Sebab time greet tu tak ada dia ada SOP. Kau punya? Aku bad experience. Bad experience aku masa aku pergi UK tu. Dia kan bad experience lah. Masa aku UK mana ni? Yang London lah. London. Dengan Urban Essence. Aku tahu lah stewardess this airline ni dia, aku rasa dia mungkin dia keras lah. Dia kan keras lah. Dia macam aku rasa dia annoyed dengan that particular flight. Sebab time tu mungkin ramai ada orang yang jenis macam bising. Aku tak point kat rumah. Tapi time tu flight tu agak bising lah. Tapi kau nampak bila dia bergaduh dengan orang depan, dia akan effect dia punya mood throughout dekat orang belakang-belakang lah. Dia bergaduh? Siapa yang Stewardess bergaduh? Stewardess tu bergaduh? Not bergaduh lah. Dia bukan stewardess gaduh dengan stewardess. Dia gaduh dengan penumpang lah. Cuma sebab penumpang tu tak faham. Aku tak silap aku ni laki yang steward lah. Laki sebab yang penumpang tu masa tu tengah apa tu pasang seatbelt. Lepas tu dia tu buka, lepas tu dia nak buka atas tu. Lepas tu steward tu bukan marah lah, tegur elok lah, tapi tak faham. Aku rasa dia tak faham English. Stewardess cakap English, dia tak faham. So stewardess tu macam
Cakap lah, makin lama makin tinggi suara. Oh faham. Lepas tu panggil stewardess yang lain, yang perempuan yang faham, cakap baru dia dengar. Tapi tu pun ada macam echo lah. Lepas tu the effect sebab lepas tu aku nak minta kacang. Dia lah Dia marah lepaskan kat kau. Dia cakap aku rasa dia bagi campak 3 tu. Oh kiranya dia punya mood yang dah spoil. Dia lepaskan kat orang lain. So dia Orang yang tak bersalah aku macam bagi 3 okey lah. memanglah tapi kau tahu lah dia macam Menganjing lah. Macam dia nak pergi belakang, dia nak pergi sokok apa tak tahu kan. Faham. So pengalaman kau yang bad ada kena dengan stewardess, yang good pun stewardess. Okey lah tu, balance lah. Tapi kau nak try makan yang macam pil tidur. Aku ada tu. Berkesan? Berkesan ke tak. Tak. Berkesan. Dia macam aku ada time tu nak balik dari LA lah yang untuk Vans tu. Yang paling latest kali lah. Aku beli lah dekat yang warna biru tu Purple. Melanin ke apa benda lah nama dia. Memang kat sana memang lah. ada lah. Memang legit lah. Bukan pregnancy blocker. Bodoh tak. Aku cuba lah. Aku telan masuk dalam flight. Dia macam ngantuk tapi tak boleh tidur. Kau rasa badan kau macam lesu. Macam otot-otot kau macam tak sedap. So bila dia rasa penat tapi tak boleh tidur sebab kau duduk kan. So memang tak boleh. Wah, aku partner dia bagi masa kita balik. Function lah. Aku tahu function partner kita selalu pergi farmasi CVS kan. So aku sajalah try minta partner bagi dalam 4 tablet kot. Aku try makan 2 simpan. Tapi berkesan tak ah? Tapi korang tidur terus. Sekejap terus dia relax. Kau tengok movie yang berat. Dia tolong kau, bagi kau cepat. Tapi bila tidur tu tidur nyenyak ke nyenyak, atau itu antara aku rasa benda tu berkesan sebab itu antara tidur paling nyenyak aku pernah dapat masa dalam flight. Sebab selalu kalau kau dalam flight mesti dalam 4 jam mesti kau macam tu segar. Ni kau bangun-bangun dah sampai? Bangun 8 jam lah. Aku tengok time tidur 8 jam. Tak ada duduk. Tidur baring Tidur duduk. 8 jam okey lah. Boleh recline sikit lah. Decline sikit lah. Uish, okey lah tu. Apa warna biru tak sedar aku. Aku rasa mungkin sebab US punya kan dunia dos kan kuat sikit. Okey, boleh cari. Kau tak ada try? Tak ada. Aku tak pernah. Aku tak pernah dengar pun. Tak, serius. Pil tidur tu. Aku tak tahu. Tapi orang cakap makan tu tak boleh, tak macam bahaya ke kan. Bahaya. Aku tak tahu. Kalau Kat sini overdose tak ada aku. kan? Overdose aku dah tidur terus lah. Melatonin nama dia. Tengok. Vicks. Brand Vicks. Oh ni kau ni. Zizquil. Zizquil. Dia legit kat farmasi lah. Vicks. Ni kat mana dekat Amsterdam? Ni aku beli tak LA. Kat LA. Yang pandai beli tu macam warna biru. Dia tablet tu warna biru. Apa tak snoring, tapi dia tulis lah macam Snoring. Aku lupa brand tu lah. Tapi aku kalau travel aku boleh, kalau susah tidur aku cari. Tapi korang ada ni tak cara nak elak jet lag? Sebab benda tu yang paling jadi kalau long flight tu. Bila dah sampai Malaysia ke apa? Mak tak kisahlah. Sampai mana-mana. Macam aku sampai sana, aku macam okey je sebab aku memang waktu tidur aku kat Malaysia pukul 5 pagi. Okay. So bila aku kat sana dia jadi normal. Belum kahwin lah. Belum kahwin lah. Ke sekarang macam tu. Sekarang macam tu juga. So bila dah sampai sana dia terbalik. So jadi normal. Pukul 12 aku ngantuk. Pukul 10 11 aku dah ngantuk. Malam. So, malam. So dia macam normal lah. Petang aku okey. Technically malam 11 tu ialah pukul 5 pagi macam tu lah. Lebih kurang lah. So macam jadi normal lah. Tapi balik sini itu paling barai lah. Apa yang barai? Kau jadi macam mana? Pukul 10 pagi baru bertidur. Ush, sangat tu. 10 pagi. 10 pagi baru boleh tidur. Tapi orang cakap kalau nak counter jet lag, tahan lah. Tahan sampai malam memang tak dapat lah. Aku keluar macam member aku ajak keluar pergi mall benda semua. Pukul 5 petang aku dah ngantuk. Aku nak hantar aku balik weh. Tak boleh lah. Kononnya nak tahan sampai malam lah tak boleh. Susah. Kalau kau jet lag sebab aku pun masih mencari cara nak hilangkan jet lag. Sebab aku rasa aku pernah try yang tahan jet lag. Lepas tu ada orang kata kena exercise lah, apa benda lah. Like kiranya kau nak terbaring kat lantai supaya sambil pumping. Tak, bila orang kata bila dah sampai kau kena macam panaskan badan kau ke apa benda lah. So aku cuba je lah. Kau panaskan cara halal lah. Kalau yang haram minum lah. Jangan ikut. Apa cara kau? Cara maksud kau cara. Kau jet lag tak? Pernah jet lag ke selalu? Ada. Tak pernah. Ada. Mesti pernah. Tapi aku biasa tips aku adalah kau
Apa ya aku nak cakap ni? Sorry. English lah kalau kau Bukan, okay tak. So kau kena repair kan kau punya sleeping schedule tu. Dekat dalam flight tu. Betul. Aku buat macam tu. Aku rasa itu je yang paling Betul. paling cepat. Paling efektif untuk kau tak jet lag dekat destination. Kau kena ikut dalam flight tu, kau kena ikut timing. Tapi destination nak calculate tu yang susah. Kita dekat atas senang je gila kan. Jam kan boleh tukar. Kau kena set jam kau awal kan, the clock kan boleh international clock kan. Kau kena set. So selalu aku ikut tu. Aku pun tidur ikut masa sana tapi kau akan annoyed sebab contoh lampu terbuka, lampu semua tutup. Tapi kau kena bangun, kau kena berjaga, kau kena tahan mata untuk orang tak lain tidur. semua tidur. So orang yang tidur tu memang jijik lah sampai. Tapi dia sebenarnya dia membantu kalau buat macam tu. Betul. Aku rasa. Kau kena try tu nanti. Tapi tips ni tak boleh diguna pakai pun sekarang. Orang tak travel. Yalah, tapi nantilah. Ikut time sana. Macam aku ikut kan. Macam tu LA time tu tengah pukul 10 pagi. Dalam kat flight tu, dekat tempat yang aku tengah nak pergi ni pukul 11. Nak tahan lah. Itu pentingnya in-flight entertainment tu. Tapi in-flight entertainment bila kita tengok, kita ngantuk juga. Dengar bila tak aku tengok Ready Player One pun cerita yang best-best kan benda, cerita action pun tidur kat kot. Tu kau kena jakit lah, minta Maggi. Makan je banyak. Makan je tu. Wish, gila lah. Tapi korang pernah seluduk makanan yang berat tak dalam flight? Aku pernah tu. Apa tu nasi? Burger King. Bukan boleh. Bukan Air yang tak boleh. Air yang tak boleh. Air tak. Aku cakap makanan kan, bukan air. Boleh je. Itu kan seluduk namanya. Seluduk lah sebab sistem flight kan tak bagi. Sebab dia nak jual dia punya makanan in flight. Mana ada, tak ada. Yang jual Yang jual lah. Key point dia jual. Yang jual mana key point dia jual so flight mana yang jual lah. Nasi lemak. Okay potong. Berarti bila seluduk tu best tu. The best apa tau. Contohlah aku itu beli Burger King. Itu Burger King daripada Malaysia. Kalau Burger King kan kalau kat airport 1. Semua orang dah habis makan. So time tu tengah gelap. Orang semua makan kacang je. Aku buat keluar burger tu. Nikmat gila tu. Ya, betul tak? Ui, aku rasa jadi ngantuk lah. Menyesal tak beli 2 burger. Kena try tu. Aku nak flight lagi nak. Aku pernah bawa 5 keropok daripada Mexico nak balik. Sebab kita orang tahu macam sebab dia jarang bagi snack. So kira nasib lah kita bawa 5 keropok. Yang kita orang beli keropok besar. Oh yang jumbo size tu. Jumbo size. Makanlah keropok pedas yang warna merah tu. Cheese. Bukan, Cheetos. Pedas aku sedap. Cheetos ke Doritos? Tak, dia Cheetos yang ada gambar cheetah tu lah. Cheetos lah. Cheetos. Pedas ke? Tak, dia ada dekat Mexico sahaja. Dia ada 3 times spicy. Baru sepedas kita. Aku dengan Kani makan. Kani makan sampai dia nak pergi tandas sebab dia nak buang air besar, sampai dia tertakut. Dia kata tiba-tiba dia punya tu berdarah. Padahal colour keropok tu. Kani ada ke? Ada tu. Kani boleh borak lah kan pasal travel ni. Kani makan keropok nak berak lah Kani. Serius ni? Serius? Dia pedas gila lah. Okay, dia pedas macam mana? Pedas macam samyang. Ada? Tak, dia macam pedas masam. Oh, sauri. Dia macam panas dalam mulut. Dia bukan macam samyang. Samyang macam sakit kepala sikit. Ni pedas tapi sedap. Faham. Sedap. Tapi tu nak cakap pasal pedas ni, kat sana macam aku kecewa tu. Disappointing. Kecewa gila kat US lah. Pergi sana kan. Beli benda-benda pedas kat sana yang tulis 3 times 5 times spicy, terbakar punya menu kan. Alamak. Aku boleh kunyah cili padi lah. Siap kat sana pun benda orang semua pedas-pedas. Aku pernah pergi makan kedai dekat kedai ni tom yum halal kat sana lah, dekat US. Kita orang dia punya yang serve tu black American lah. So time tu aku partner dengan Adli dengan Nabil. Kita nak pergi makan tom yum. Tom yum tu ada level 1 sampai 5. So kita orang sebab level 5 tu dia macam ini pedas gila, kamu buat kau sakit perut memang kau tak boleh tahan je. So kita pun macam betul ke ni kan, sebab kita knowing masalahnya pedas kan, lopek kan. So kita order 5. Lepas tu mamat yang African American tu, are you sure macam tu? Are you sure? You want this 5 time? Okay, sure. Makan ya doh, itu ayat semua orang doh. Apa benda doh. Biasa je lah, biasa. Tak pedas. Dia pedas. Maksudnya 5 time dia pedas tu macam pedas yang kedai tom yang biasa kita makan. Tapi sedap tak? Not bad lah sebab dia memang ikut sana punya kan. Sebab owner pun memang orang Thailand betul kan. Tapi kecewa doh dengan dia orang punya pedas ni kan. Nak rasa macam kalau kita tengok apa First With Feast tu apa,
First with yang makan YouTube yang makan ayam sos, tu kan sos. yang Tapi tu ada yang legit pedas. ada legit pedas. Maksudnya yang Scofield tu kalau contoh yang macam Tabasco tu memang kita rasa pedas lambat pedas lah. Tapi kalau dah 100 Scofield tu memang pedas. 100 ada 1 juta ada paling level 1 juta tu benda pedas semua. gila tu. Cuma diorang ni tolerance pedas tu lopek lah. Lopek lah. So topik pasal makanan ni pula kan. Bila korang pergi, korang ada tak rasa macam rindu nak makan? Like ada rasa macam bosan tak? Dah cukup bosan nak makan dekat US tu. Aku Rindu nasi tak? Aku tak sangat. Sebab kalau nasi sebab kat US kita orang pun selalu makan kedai ayam penyet. Oh, ada ke? Nak cari halal kan? Ada ayam penyet? Ada, tapi dia dekat downtown. Dia sebab kalau dekat Tapi sama Hollywood tu kan uptown dog. Sama tak? Sama tak rasa dia? Rasa dia slack sikit sebab nasi diorang kan bukan pure nasi. Oh, nasi dia yang tak sedap. Bukan kan? Dia okey, tapi dia jangan expect lebih lah. Maksudnya kau nak hilangkan kau punya rindu makanan Malaysia je. Tapi aku suka kalau kat US portion lah. Portion diorang gila bab tu. Portion besar babe. Portion besar. Bayangkan ayam penyet dia tu, dia selalu ayam penyet kita ni suku lah kan. Apa ayam dia ke nasi dia? Ayam dengan nasi. Ayam dia bagi half siut. Half chicken macam dekat Nando's tu. Oh, besar tu. Kau kenyang makan ayam ke? Nasi lagi lah. Ya. Lepas tu pedas dia sedap lah. Sebab situ kedai ayam penyet aku lupa nama dia. Orang Jawa lah jual ni. Indonesia. Orang Indonesia Islam lah. Tapi kedai dia kalau nak jumpa orang Malaysia kat LA pergi situ. Agak senang. Downtown aku lupa nama kedai tu. Tapi kalau aku pergi LA tu antara kedai yang memang kalau aku pergi dengan Adli memang confirm pergi. Kalau dengan partner lagi confirm pergi. Aku rasa dengan partner aku makan kat situ 3 kali kot. Sedap lah. Kau? Apa dia? Rindu nasi? Kau rindu nasi tak ada. ke? Tak. Aku kat Sebab Jepun aku rindu memang kat sini pun aku memang suka mencari steak lah apa semua. Tak ada ke rasa muak macam bosan nak makan makanan kat US ni? Macam dah? Tak ada. Mungkin sebab tempat yang kau pergi tu dia ada diverse macam ada pelbagai jenis makanan kan. Betul lah. Ya, New York orang makan apa? Halal guys. Halal guys. Itu nasi lah. Tu kira macam ada nasi lah juga Tapi kan. muak agak. Tak tu. Halal guys sedap tu. Makan setiap hari boleh tu. Ya. Serius tu. Aku rasa muak sikit. Tapi tu kalau nak makan pedas, itu pedas betul. Tu Itu memang pedas betul. Pedas Dia letak sambal, macam bukan sambal, sos merah dia. Oh yes. Ui, itu terbaik tu halal guys tu. Dah lah New York time aku pergi tu time bukan winter tapi dia bulan 2 aku pergi. Wah, winter lagi tu. Masih winter lagi lah. Hujung-hujung kan. Malam-malam makan apa. Itu memang sepuas hati lah. Tapi tu membuang pun. Buang gila lah. Membuang gila. Sakit juga lah. Pedih juga lah. Panas jebur juga lah. Kau ada? Ada tak tapi aku rasa aku rasa muak tu bukan dekat US lah, dekat Mexico tu lah. Mexico kan nasi punya base gak ke? Macam tacos kan nasi gak? Tak ada tak, sebab dia macam everyday makan benda sama tau. Dia macam burrito, lepas tu macam nachos, lepas tu macam itu je. Dia tak ada itulah kepelbagaian lah. Itu roti canai doang lah kot. Itu je everyday makan benda tu. Like kita rasa muak, like bosan gila nak cari, sebab dekat luar pun memang nak cari mi ke sup ke apa semua tak ada tau. Kau pergi dekat nowhere ke? Out of nowhere tempat ke? Ke macam maksudnya adakah bandar ke kau pergi tu? Kita pergi bandar. Kiranya makanan dekat hotel tu pun macam tu. Dekat bandar tu macam tu. Sebab diorang memang hidup mati minyak and spicy food semua kan. No spicy tapi tak ada macam nasi goreng ke tak ada? Tak ada. Ada. Kita orang cari nasi lah. Tapi actually Mexico ada kan. Aku tak tahu lah. Nasi dia nasi. Tak tahu. Dia ada nasi. Bukan nasi putih lah. Dia macam nasi. Dia macam nasi. Bukan entah nasi apa benda tah. Kita orang pernah rasa tapi macam pelik, tak sedap. Macam tak cukup masak. Dia bukan nasi putih, dia macam color brown rice sikit. Aku pernah rasa juga. Apa benda tah? Tapi kan tak habis. Taco Bell kat sini dah ada ke? Taco Bell kat Malaysia. Coming soon. Ada? Coming soon. Ada orang pernah post gambar kat mall mana dia tengah renovate. Tapi halal lah. Kena halal lah. Tak pernah. Aku tak pernah. Takut tak halal. Sebab dia kata dia punya apa tu, sos apa tu. Taco Bell ni yang burrito lah. Apa tu yang dia punya yang sauce. kuah-kuah tu. Kuah. Macam kuah apa tu? Dipping sauce dia. Bukan dipping. Kuah yang macam campur dia macam kalau kita makan dekat kondok ni kuah tu. Apa? Mungkin. Kuah. A&W ni.
Apa ah? Ada yang kuah tu kan? Bolognese. Bukan bolognese gila. Corn beef. Bukan. Corn dog. Corn dog kan dia tak kuah kuah kan, dia, kat AW tu kan. Kuah tu panggil apa? Coney dog tu kan. Sauce. Ada something like sauce, Okay, tapi kalau komen kat bawah. dekat sana tu dia ada orang cakap dia orang campur babe juga. Baby. Dia campur baby. But dia kan campur beans. Chili bodoh. Chili lah. Chili. Apa tak Chili. ada orang panggil nama lain. Aku tak ingat apa. Tapi chili itulah. Chili con Chili kan. dog. Chili con kan. Apa benda Chili con kan betul. Dia campur dengan kacang-kacang sikit kan. Kacang beef tu. Chili con kan lah. Kalau makan kat Chili ada jual. Ini ada lemak baby tu lah. Ada lemak baby. Oh. Ada orang cakap lah. Lain bunyi. Takut orang lurus tengok baby pula. Lemak baby. Tapi tu lah. Okay, tapi sepanjang kau travel lah, bila dah sampai okay, tadi dah cerita pasal flight, tapi bila dah sampai kat sana tu, pengalaman korang dekat tempat tu apa yang best? Tu tengok tempat lah. Ikut salah. Kalau aku bagi 5 tempat lah. Okay lah, aku Amsterdam lah. Amsterdam paling, kalau top list kan, Amsterdam, LA. Amsterdam sebab makan sayur lah. Sayur apa? Tak, Amsterdam dia macam mana nak cakap? Tak payah tipu lah orang tak, di sana okay, memang itu je. Itulah. Tapi Amsterdam dia punya vibe dekat sana lain tu. Vibe dia tenang lah. Vibe dia tenang lah. Tapi kau pergi mana-mana kan, macam semua orang handsome, semua orang cun. Ui, aku pernah pergi satu tempat yang macam tu. Ui, semua orang handsome, semua orang cun. Tanya Adli, tanya Ayah. Tak ada orang macam orang yang kerja tukar aircon ke apa kan. Boy macam handsome. yeah, macho. Macam aku pergi kat Cannes lah. Aku rasa mungkin ada certain city dekat Eropah dia macam tumpuan orang yang macam tu. Macam dekat LA, kalau kau pergi LA, kalau kau pergi ada kedai-kedai steak kan, kalau kau dah nampak dia punya waiter semua hot. Lepas tu aku pernah sembang dengan waiter dia, tak tahu macam mana dia tersembang lah. Lelaki. Dia kata aku tanyalah duduk mana kan, baru datang LA. Mostly diorang akan jawab diorang datang LA sebab nak jadi artis. Oh yes. Tapi nak jadi artis, tak nak terus-terus jadi artis kan, mesti cari kerja part time, jadi waiter lah. So mostly ramai orang yang macam tu kat sana. So aku rasa kalau aku pergi kat Cannes ialah macam hub untuk filem juga. Cannes Film Festival. Lepas tu situ dah macam antara bandar elit lah, elitis. Sebab banyak orang kaya kan. So situ pun ada benda ronggak sebab kat Cannes aku jumpa yang orang yang sapu sampah tu pakai baju biru. Dia buka butang dia sampai macam dekat perut. Ada dia punya baju singlet, badan sadar ketak, sapu sampah. Aku yang pakai macam konon-kononnya high class masa jambal. Tak ada level dia handsome lah. Dekat mana tu tadi? Cannes, France. Ni bila ni? Lama dah, 2014 15. Dengan Tak aku tak lagi. Tak band tak ada lagi. Tinker lah. Tinker lah. Ada event. Hampir satu office lah gerak sana kan. Almost tak ada, semua suku lah. Because ada event. Tapi kat situ kau akan nampak kau, kalau contoh kat Malaysia ni, kalau kau rasa kau handsome terus, kau datang sana, level muka kau tukang ketik sampah. Ya doh, kau rasa macam downgrade gila. Kat situ memang kau rasa kau agak amazed lah. Kalau contoh tiba-tiba kereta besar-besar lalu, kereta Lamborghini yang jenis yang, kalau contoh kalau mungkin kat LA susah nak jumpa sebab kawasan tu macam kawasan besar kan. Ada kawasan elit kau tak boleh pergi sangat. Macam Beverly Hills, bukan yang kau pergi hari-hari situ kan. Ini macam kawasan kedai-kedai, kau akan nampak Lambo lalu. Lepas tu kau duduk kat tingkat tengok Pak Arab. Memang ni Pak Arab jual minyak je. Korang? Apa tadi? Apa tadi soalan dia? Aku lupa dah. Pengalaman. Pengalaman. Yang kat situ tu lah. Yang lagi satu kan orang tahu Amsterdam is the capital of berbasikal. Bersepah orang semua situ basikal je tu. Tak ada kereta kau boleh kira dengan tangan je tu. Orang semua naik berbasikal. So kita follow trend sana lah. Tu lah tu aku nak cakap. Orang kat sana dah buat lama lah basikal semua. Awet-awet semua yang pakai skirt. Naik basikal lah pergi merata. Macam tak kisah lah. Pakai skirt, pakai dress semua naik basikal. Lepas tu apa pressure. Sabarlah. Lepas tu kau takkan nampak makcik-makcik tua ke apa, tak ada langsung. Aku tak sekali pun aku tak nampak makcik-makcik tua kat sana. Pakcik ke apa tak ada. Sebab duduk dalam rumah tu anak-anak dia buat errand untuk dia orang kot. Orang yang jual apa yang famous kat sana macam dia punya pastry ke apa kan. Dekat cashier tu semua laki perempuan yang macam model lah. Muka muka yang tepi-tepi jalan je.
Amsterdam Amsterdam memang top lah. Bagi aku memang top lah. Tapi situ bahaya ke? Apa yang Dia orang kan ada jalan merah tu. Jalan merah. Yalah, ya. Jalan merah apa? Red light Jalan merah. district. Tak payah nak deny lah. Semua orang akan Jalan Google merah ni benda. Semua orang akan Google Kenapa benda tu. bahaya? Sebab bahaya. Sebab situ kalau yang tempat yang depan kat sungai tu, orang cakap memang agak safe lah. Tapi dekat red light district kan banyak orang pelik-pelik. Kiranya macam crime macam tu. It's not crime lah. Banyak perasugut lah. Scam lah kat situ. Because they know you come. Kau akan lalu kat situ mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Takkanlah kalau situ saja. Saja turis. Ada. Tapi takkanlah kosong. Hmm. Kan. So senang kena scam lah kat situ. Kalau Tak siapa kau pergi Amsterdam kau pun? aku tak pernah. Tak, aku pun tahu mana ada. Tak, Tak ada orang, orang tak ada orang memperasugut aku. Kau pergi situ ke? Jeng, Turis. jeng. Turis. Tapi kau pergi siang lah. Turis. Siang mungkin selamat lah. Kalau malam mungkin bahaya lah. Tak tahu lah. Kau pergi malam? Malam. Tak malam tempat Ke bukan kau macam scammer? bodoh. Tempat itu Orang yang memang takut turis. dengan turis. Scammer don't Tempat dia memang tourist spot kan. Tapi nak tangkap gambar ke apa benda semua tak boleh itu. Memang kena, memang kalau tangkap gambar ke rekod video kan dia orang akan macam ni That's the thing lah. Ya. dia yang kat dalam tu lah. Dia orang akan macam kat dalam tu. dia orang akan bising. Like if you want to take picture, you bayar lah. Kalau nak take picture buat cakap phone je ni. Cuba cerita sikit pengalaman dekat situ. Sebab Kau macam tu ke? Tak ada. Tak ada. Sebab aku macam interested kan nak tahu experience kat Tak sana. ada apa tu sebenarnya kat situ. Aku nampak orang-orang gatal pakcik-pakcik tu yang gatal nak duduk dekat depan cermin tu borak-borak dengan orang ada lah. So dia basically dia basically macam lorong. Tak dia bukan dia lorong bersepah Oh, dia Oh. macam kawasan lah. dia kawasan dia macam dekat river ni. Macam small town Macam tu. okay, ni river, bridge, kat sana pun bridge. Okay. Sini ada. Sini doang. Okay. Oh, diorang bukan dekat macam kawasan lorong, bukan dia dia. kat bangunan. Menghadap sungai tu. Menghadap sungai. Ui, bahaya buat budak-budak tu. Kenapa? Yelah kalau kau jalan la. Lalu basikal. Budak tengok. Tengok. Masuk dalam. Alah tu lah. Okay lah. So since tempat tu adalah tempat yang macam agak aneh lah. So maybe boleh ceritakan sikit Keanehan. keanehan tak, bukan kat situ lah. Sepanjang yang kau pernah pergi mana-mana travel, ada tak experience yang macam like pelik ke? WTF lah. Yang macam like apa benda tu? Macam baru aku tahu. Ui, aku ada. Yang macam kau macam Ni dekat macam culture shock. dekat New York tu. Dekat New York kita naik bas yang double decker macam turis punya ni kan. Tengah jalan kat dekat town tu, tiba-tiba ada orang African American ni. Dia dia dekat tengah-tengah sidewalk, dia macam kat pokok. Aku tak tahu apa yang kelakar tu. Tak ada macam ni tadi. Lah better. Okay. Dia dekat tengah-tengah sidewalk macam dia macam roundabout kecil tau. Ada pokok. Dia buka seluar kencing kat situ. Nampak? Apa yang normal? Kat tengah-tengah jalan. Oh. Siang-siang Homeless. hari. Bukan homeless, pakai semua dress up okey tau. Pakai hoodie semua. Aku cakap, Toilet tak jumpa kot. Takkanlah. Kau Tak, tengah jalan. kat sana senang jumpa toilet tak? Toilet awam, toilet New awam. York. Yelah toilet awam lah New York. Ada tak? Tak ada. Tak ada pun, at least pergilah alley ke apa kan. Ni Oh. tempat yang orang kereta semua duduk dalam. Okey. Bukan macam dah lah Besar. African American. Besar. Besar. That's the purpose lah. Bodoh nak show off. Tak bukan. That's part of the tour. Okay, on your left you can see African man The longest. whipping out his meat. Tapi dia kencing kan. Bukan buat benda lain tak kan. lah, kencing lah. Ingat ada beating apa kan. Tak ada. Itu lagi kuat. Itu lagi fuck. Itu lagi main crack dia. Tu je. Kau lagi ada? Kat mana lah? Mesti kat Mexico kan. Mesti pelik-pelik. Mexico ada pelik ke? Okay, cerita kepelikan dia. Aku rasa semua tempat aku pergi semua ada benda pelik. Yang paling kau rasa macam WTF lah. Aku masa dekat LA, ini time ni aku pergi seorang LA. untuk filem Gemini Man. So aku pergi seorang. Okay. Time tu. Lepas tu time tu aku pergi dengan Hafiz from Fly. Hafiz and Gibu. Hafiz. Oh ya. So kita orang dua so satu malam tu kita keluar jalan-jalan. Aku mau explore. Lepas tu lah udara kat luar pun bau Ni mana, macam LA ke? LA. Okay. Bau macam sayur. sayur. Dia macam Yelah bau sayur lah. Itu macam kira macam first time aku Bau sayur. bau benda tu. So macam mana kau tahu tu? Tak, sebab aku tegur. Kau tegur siapa? Orang yang tengah makan sayur? Aku tengah jalan dengan Hafiz. Lepas tu aku cakap, apa benda saya bau macam tahi ni kan?
Tak sebab dia macam aku tak tahu sebab kita pergi downtown, lepas tu kita pergi Santa Monica. Especially Santa Monica bau tu kuat gila. Oh ya. So Tu kau pergi bila 2019? Tahun lepas lah Gemini Man Gemini Man. 19 Sorry lah. tak tahu movie. So tapi experience yang macam aku rasa paling yang macam terkejut tapi macam excited juga. Dia macam mixed feeling. Masa time tu dah lewat malam. Lepas tu LA. Dekat LA. Dekat LA. Lepas tu tiba-tiba ada macam bas besar gila warna hitam ni kan. Lepas tu macam dia tiba-tiba stop betul dekat depan kita orang. Okay. Kan? Nak pick up korang ke? Tak, lepas tu dalam tu macam ada kids, ada macam budak-budak tengah party kat dalam bas tu. Dia bas yang macam party punya bas. Lepas tu Origi. Tak tahulah apa benda. Tapi dia macam budak sekolah tau. Budak sekolah. Macam sewa baru lah habis kot. macam baru habis party ke prom ke tak tahu apa. Semua macam keluar pakai dress lah apa semua. So semua keluar. Lepas tu semua macam dah mabuk pening ada pening lah semua. So keluar siap jatuh semua depan kita orang. Like literally aku dengan Afiq kat sini. Bas tu macam depan ni. Okay. Pintu bas tu di sini. Dia macam jatuh depan kita. Dia macam boyfriend dia angkat girlfriend dia. Oh yang jatuh tu perempuan? Dia macam group of friends. Dia macam nampak yang white kids yang kaya. Macam sport sikit. Rich kid of Instagram. Dia orang macam dah tak betul. Lepas tu ada satu mamat ni angkat girlfriend dia ke apa tak. Dua-dua dah tak betul. Yang perempuan tu dah macam terbengsan. Lepas tu lelaki terjatuh daripada tangga bas tu. Sekali perempuan tu pun jatuh. Pop. Dia macam Lepas tu perempuan tu dia orang pakai dress tau. Tapi perempuan tu dalam tak iya tu. The fake. Dia macam dalam movie tu. Aku tengok aku cakap apa benda tu. Macam pop macam tu. Lepas tu biar je baring. So korang macam Harold and Kumar kan? Kita macam tengok macam what? Wow. Aku macam what? Lepas tu dia macam pick up your friend. Dah tak betul. Lepas tu baju pun semua tak macam dah tergoyak semua. Oh lah itu macam wild gila lah dalam tu kot. So depan ni nampak ni. Lepas tu belakang tu macam ada polis tengah kejar kereta. Macam tu macam banyak sangat benda berlaku. Aku macam macam terkejut. Tapi macam dia rasa macam dalam movie. How kita nampak US tu sebenarnya memang macam tu. Dia bukan movie je. Dekat Santa Monica. Dekat area Santa Monica tu. Gila aku rasa party lah kot. Tak pakai panties. Kau masih kat situ Pakai dress tak pakai panties. Tak aku rasa mungkin memang wild lah kot. Malam tu memang wild lah. Bra dengan panties okay. Baru settle lah. Tak aku rasa tak kot. Sebab diorang memang party kat sana kan macam sikit. Macam nak longgar macam whatever. Mana tahu mungkin movement ke. No panties day ke. Tak tahu dia orang pakai macam tu. Tapi cerita pasal tu aku pernah jumpa Ron Jeremy. Orang apa? Ron Jeremy. Kau tahu Ron Jeremy siapa? Kau Google. Nanti Google lah. Orang boleh Google lah. Aku jumpa Ron Jeremy masa tu aku Nabil Mahir dengan Sazwan Karya. Kita pergi tu untuk jangkit Pirate of Caribbean. Terkelakar lah sebab Nabil bukan pergi untuk Pirate of Caribbean. Ron Jeremy. Okay Google tu. Tu ni. Bukan Ron Jeremy. R-O-N. Okay Haikal cerita tu. Tak nak aku nak kau fokus. Okay kau nampak muka dia kan? Tu. Ni. Okay, nanti kau baca. Nanti kau baca. Okay, jumpa Ron Jeremy. Time tu aku dengan Sazwan. Time tu aku dengan Sazwan cover for Pirate of Caribbean Salazar Revenge. Yes. Benda tu. Two facts. Absolutely. Dulu before the guy yang banyak kerja tu. Yang doktor, yang bomber tu dia semua. ni. Dia ni top. Dia dulu fenomena. Dulu. Dia fenomena. Okay. So kita orang pergi like macam pass by satu kedai ni, kita orang makan kat situ. Kita macam minum kopi. Sazwan nak minum kopi macam Sazwan biasa. So kita pergi kat situ. Lepas tu there's one car buruk gila tau. Memang macam nampak macam memang Saga je ni, yang bukan Saga yang baru tau. Saga lama yang macam sebelah kali lain. Yang macam jenis banyak kali accident, berhenti. Betul tak masuk. Wih shit. Nampak dia? Nampak. Sekejap dia masuk kereta. Dia tahu no, dia dalam kereta. Aku rasa maybe nak jumpa member ke ataupun producer ke apa dalam kedai tu. Kita tak tegur tapi macam segan tu. Ya, tapi antara korang tu siapa yang cam dia? Obviously aku lah. Lepas tu aku cakap kat Nabil. Nabil kenal. So Nabil pun kenal? Nabil when I cakap nama dia, Nabil kata oh yeah. Okay. Dia macam baru nak
make sense lah. Sazwan obviously tak kenal lah. Nak tegur lah. Macam aku dengan Nabi macam nak tegur nak ambil gambar. Buat ambil gambar ni memang legend lah kan. Kau ambil? Tak sempat. So, macam bila dah ada guts kan, bila macam tu lah, tak apa, kita minum air dulu, kita bagi habis baru kita pergi ada berani sikit. Dah habis minum semua, okay jom nak pergi dah tak ada. Macam sayang lah. Itu antara first yang aku boleh nampak artis secara rapat lah. Kau dekat dengan dia berapa jauh masa nampak dia? Dalam kedai kan, like dalam kedai yang sama. Dalam kedai yang sama. Cuma bezanya orang kat situ mungkin dah biasa nampak dia lah. Dia besar. Yang mana? Tak, dia orang dia like literally macam lagi rendah daripada aku and dia lagi rendah. chubby. What the Tak boleh brain kan? Kau tak boleh brain tapi muka ni macam ni. tapi dia legend lah. Legend on dia punya bidang lah. Tapi korang pernah nampak dia biasa lah nampak artis lah. Aku tak tu. Kau interview artis kot. No, I mean selain daripada kerja, selain pergi interview outside sebab kan orang kata kadang-kadang dekat LA kau akan terserempak. So far aku tak pernah nampak siapa-siapa. Aku pernah terserempak, of course, bini Justin. Justin Timberlake. Bill Jessica Biel. Jessica Biel. Oh tu yang Yaya. Aku patutnya kena shoot benda tu. Aku pergi masuk sekali selfie dengan dia. Dia turun daripada hotel, dia macam nak masuk kereta tau. Cuba Yaya. Depan korang? Depan kita orang. Apa Jess kot nampak macam Jessica Biel. Just the rate. Just menjerit. Then obviously dia dengar lah. Kau memang kenal lah. Aku kenal lah Justin macam ni kan. Pergi aku patutnya record the moment lah. Tapi aku macam tak ada, aku nak masuk kat selfie. Tapi lagi satu, aku ada jumpa lagi seorang mamat black actor. Tapi aku tak ingat nama dia apa. Komedian lah. Aku tak ingat. Lepas tu party dengan Snoop Dogg lah tu ya. Tentu yelah. Party dengan Snoop Dogg lah. Aku paling rapat pernah jumpa Tilda Swinton. Tentu aku dengan Adriana. Dekat airport kat airport. Macam tentu kat Hong Kong for Doctor Strange punya junket. So like literally kita kat Hong Kong kan. Ni jumpa kat event tu ke apa? Kat airport. Okay, airport. Masa kita orang turun nak tunggu tengah bag punya tempat kan. So biasalah kalau kat Hong Kong kau akan nampak semua sama pesen tau. Same type. Tiba-tiba ada seorang tinggi Putih lepas tu ramai usher. Ramai apa panggil entourage. Kita pergi dekat, I tengok macam familiar dengan dia. Tentu rambut pendek. Sebab sebelum ni aku nampak last dia dekat cerita apa, Witch Hunt. No. Cerita apa yang dia jadi cerita Narnia. Sekejap, kau jumpa siapa ni? Tilda Swinton. Botak. Botak. The ancient one. Ancient. The ancient one. Tapi sayangnya aku terpaksa shoot moment tu, dah aku tak dapat ambil gambar. Aku selalu geram. Sebab Adriana pergi approach ambil gambar. So aku kena shoot lah moment tu. So obviously bila aku dah shoot moment tu, kalau aku pergi nampak mungkin kena tahan lah. Because sebab once Adriana pergi ambil gambar dengan dia, so orang baru macam famous ke? Dia sama juga macam aku pergi kat India. Ada the same moment. Macam contoh orang tak kenal kau, lepas tu tiba-tiba ramai orang ambil gambar dengan kau. Orang kan curious. And kadang-kadang orang ambil gambar je dulu. Kenal kemudian. That's happen kat aku masa kat India. Engkau yang kena? Engkau yang artis tu? Yeah. Bukan kau kenakan Amri ke apa? Tak, okay, cerita dia macam ni. Dia kan kena masing-masing kenakan masing-masing. Boleh tak jangan push. Okay, cerita dia macam ni. Masa aku pergi India for World Cup Hockey, masa tu Malaysia masuk compete lah. So kita pergi satu mall ni, macam dekat kawasan India tu, kat Bhubaneswar. Ada satu mall tu je. Kawasan macam biasa lah, third world country and banyak tak membangun macam kita lah. So mall tu memang salah satunya mall macam grand lah. Sebab mall tu pun kat luar pun memang pagat jaga. So let's say kalau kau slums memang dia akan tahan tak bagi masuk lah. Dan kalau contoh orang biasa pun masuk, kalau bawa bags, diorang akan suruh, diorang akan check bag tu dan juga kamera tak boleh nak keluar. Mungkin sebab takut keindahan mall tu dia. Walaupun mall tu macam point ya. So kebetulan tadi kita makan kat atas dekat food court. So kat food court tu ada tayang hockey match yang tengah berlangsung dekat dekat stadium lah, which is bukan tim Malaysia lah, tak payah cover pun tak apa, tengok je lah. So kebetulan tentu tim Pakistan, which is the same group dekat Malaysia, diorang punya tim lah duduk sama-sama dengan diorang duduk dekat depan, betul depan LED. Dia LED screen. So obviously lah, aku rasa India dengan Pakistan sebelah-sebelah. So diorang akan kenal player Pakistan lah. So disebabkan kita ni Malaysia, so kita jauh. Kalau orang Indonesia tak tahu lah, ni bukan ni nobody. Tapi eventually sebabkan kita duduk belakang, like one row belakang tim Pakistan tu yang tengah tengok,
Dan kebetulan juga time tu kita orang baru habis shoot buat link. Dan aku tengah pakai baju Malaysia. A few kita orang pakai baju Malaysia. So then from our team ada seorang Indian. Dia Indian so seorang orang kat situ yang tengah makan, dia approach lah our team yang Indian tu. Diorang tanya, "Are you guys play hockey?" Kat situ dah dia pergi kencing. Yes we are. This is our star player. Lepas tu memang kita rasa macam artis gila. Ibarat kita rasa macam Nelofa. Orang memang datang and beratur. Beratur ambil gambar dia orang. Beratur ambil gambar kita orang. Kalau siapa yang tengah rajin pergi check aku punya Instagram, ada satu gambar aku ambil dengan seorang pakcik ni. Aku pakai, literally aku time tu pakai baju Suri Hati Mr. Pilot. So kalau Malaysian tengok, obviously tahu Sasa lah, bukan artis kan. Tapi this uncle ambil gambar dan member aku ambil gambar mugshot kan, ada di belakang. Sekejap aku tunjuk kat kau. What the uncle ni siapa? Nobody kot. So dia ingat kita orang player Malaysia tu, dia ambil gambar kita orang. Oh tunjuk. Gila lah. Sekejap dah lari. Tapi tu lah, first time lah rasa macam artis lah. Kat Malaysia tak dapat kau beratur nak ambil gambar kau. Tak ada. Boleh lah tipu orang macam tu. Kau Akib? Akib belum lagi. Oh teringat pula dekat airport mana? Oh dekat San Francisco. Tapi aku tak approach ke apa lah. Tapi macam tiba-tiba macam ada group of K-pop artis tau. Macam 4 ke 5 orang. Kau kenal tak kenal lah? Aku tak kenal. Sebab Spacen lah. Sebab tak macam, tapi dia orang macam like boleh nampak lah macam dari segi fashion dia orang apa semua. Lepas tu macam ada bodyguard ikut semua. Okay, memang K-pop idol lah. So daripada luar aku rasa airport BTS tu lah. BTS dia yang bukan BTS kan? Sebab aku rasa kalau BTS satu airport tu akan. Tapi tak juga sebab kat San Fran kan. Tapi BTS worldwide kot. Memang worldwide, tapi meaning is dia tak segila kalau dia datang Malaysia. Tak, sebab aku tahu BTS, aku tahu muka dia orang macam mana. Tapi dia pakai mask kot. Tak, rambut semua aku boleh tahu. Oh, okay. sebab aku dengar BTS. BTS stand, okay. Sorry. Army bukan stand. Okay. Yes. Okay, so tapi time tu macam aku nampak orang semua kejar sampai ke kaunter semua. Really? Tapi aku tak ni lah. Aku just ambil video je. Siapa ni? Record je suara-suara dia macam macam tu lah. So balik baru figure out siapa lah? Tak juga? Tak tahu pun. Biar je. Simpan je memories. Tu je lah. We don't care. Yeah, we don't care. Sorry. Kau kena K-pop dengan K-pop stand lagi. Tak tahu lah siapa. Tak tahu pun siapa. Tapi muka sama je. Special lah. Tapi moral kat sini kita nak sama-sama biasa je lah. This tak ada discussion share story. Tapi apa nak cakap kat orang luar sana, kalau travel ni, kalau tak kumpul pengalaman tu rugi lah. Kalau kau duduk kat dalam hotel kan, macam kat Club Med kan, nampak rugi lah. Macam aku pernah pergi Korea dulu. Korea dengan pernah force sajalah. Jalan-jalan. Ni bukan kerja ke apa, pergi Korea. Before Tinker lah. Before Tinker. Pergi Korea. Aku terpaksa ikut mereka ni setiap hari pergi shopping makeup. There's no experience at all lah. Kau pergi Korea, pergi Seoul. Bila aku pergi tempat cultural, aku nak pergi tempat cultural. Pergi tempat cultural, duduk sebelah main phone. Tak menikmati dia. Makeup kau beli kat sini kot. Macam tu lah maksud kau kan. Kalau nak pergi travel, ambil experience lah tempat-tempat yang tak pernah pergi kan. Kau masuk nak shopping all the time buat apa tu? Bagi aku shopping, kalau contoh lah kau pergi 7 hari, kau kena dedicate 1 hari tu je untuk kau shopping. Kalau hari-hari kau shopping, kau dah buang masa untuk benda yang tak kan. Sepatutnya tak payah pun shopping aku rasa. Sebab kalau travel, aku rasa tak payah shopping. Kan orang kalau nak beli something untuk ingat pun okay boleh lah. Tapi benda tu pun aku rasa tak perlu. Tapi tak, dia punya logik beli kat sana lagi murah. Tapi kau travel sana, kau pakai duit. Baik kau duduk KL beli kat sini je. Dia fly di hotel tu sama. Beli online ke apa kalau nak beli barang tu. Kalau benda yang sama. Beli sama. Ini free apa benda aku tak tahu. Sini pun ada. Ini free ada kan. Tapi sini ada. Tapi tu lah kalau orang sana, dia ada satu negara yang kalau kau nak pergi, kau nak enjoy pemandangan boleh, ada yang kau nak enjoy culture boleh. Tapi kau kena tahu juga tempat tu. Kalau contoh kalau let's say aku pergi India kan, sebab aku pergi India tu baru aku faham kalau kau pergi India kenapa orang backpack. Sebab sana dia punya culture lain. Kalau kau nak datang nak
Tak boleh, bukan tak dapat. Kau kan dapat. Tapi biasanya engkau tak merasai to the level dorang. Contohnya kalau kau betul-betul nak selesa kat India, baik kau jadi kan baik kau hidup macam artis. Makan kat hotel 5 star. Macam mana kalau kau nak hidup kat India? Kalau contoh kau pergi India, kau punya mentality kau kena ingat sana ialah negara yang tak membangun, tapi dan kau kena jadi orang macam dorang. Okey. Maksudnya hidup kau tak kisah air kotor sikit ke, faham tak? Maksudnya kena adapt lah. Kena adapt lah. Kalau train penuh jenis ke, kalau kau nak, kalau tak nak sesat pun kau bayar lebih sikit. Maksudnya kau nak rasa experience macam tu lah. Kalau kau pergi Switzerland, lain ke experience dia. Kau nak adapt tak boleh sebab kau tak kaya. So kau kena hidup lah. Contoh macam sekarang aku tengok macam geng-geng foreigner yang beli barang Tesco kan. Dulu mungkin kita akan gelak kan. Tapi bila kau pergi negara yang membangun, patut engkau jadi macam dorang. Macam aku kat UK, aku macam dorang babe. Pergi Tesco, beli banyak-banyak, jaga kaki balik hotel. Lepas tu bila aku balik Malaysia, tengok orang macam tu, aku macam ni lah aku kat UK. So ada self reflection lah. Macam kau tak look down kat orang-orang yang bekerja kat sini yang macam, faham tak? Bukan Tesco mahal ke? Tesco sana murah gila. Murah. Sini je sana murah. Sini mid range lah sebenarnya Tesco. Ada yang mahal je band. grocer semua. Itu mahal lah cold storage. Tapi kat sana Tesco lah. So kat situ lah kau faham lah. Maksudnya belajar adapt dan belajar faham orang lah. Yes. And dia akan buat kita lebih more macam open minded and belajar sikit pasal orang. Dan tak tahu lah, aku rasa bagi aku dia buat rasa macam kita lebih appreciate something dalam hidup kita. Betul. Macam mana kau nak dapat kat Malaysia orang turun bas tergolek dah tak pakai apa-apa. Yeah, like bukanlah nak pergi driver untuk tengok benda tu. Tak lah, experience tu mana nak dapat kan? Experience tu. Kat Malaysia kau jadi tu dah masuk M-Star semua pun. Orang dah kat phone dah record lah. Kau jadi kat sini. Tapi kat sana benda normal, tapi bagi kita macam tengok dunia luar. Kau macam kat Santa Monica. Aku baru tahu, ingat kita pergi hujung Santa Monica. Dalam movie, dekat dalam game nampak indah. Bila kau pergi hujung Santa Monica tu, bau hanyir kau sebab hujung tu orang tangkap ikan kan. Kau pergi sampai hujung? Tak. Hujung pier tu. Kalau kau pergi sampai hujung, bau hanyir kan. Dia dekat yang ada Ferris wheel tu kan? Hujung-hujung. Kalau kau pergi hujung tadi, tak, aku bau benda tu yang bagi. kau bau itulah. Itu yang paling kuat. Kita bau ikan memang hanyir gila. So tak semua benda yang indah kita tengok macam sebenarnya best lah. Tapi kena pergi lah, kena try lah, experience lah. Macam Amsterdam nak tahu. Kat jalan tu ada orang berjoget-joget. Aku mati-mati ingat kat Amsterdam jalan merah tu dekat dalam. Tak. Dia memang tempat turis. Memang orang ramai pergi saja nak tengok. Bukannya tempat aku tahu ke apa. Memang tourist attraction kat situ. Lepas tu bila kita pergi US, sebab sebelum tu macam bagi aku lah, sebelum aku pergi US kan, aku akan fikir macam US ni like the best lah, macam dalam movie lah, best gila, ada semua benda. Alien serang pun serang situ dulu. Apa lah, semua best lah. Tapi bila aku pergi kat sana, yelah sebab kiranya apa yang dipaparkan dekat skrin apa semua adalah benda yang indah saja dia orang tunjuk. Faham tak? So benda yang kita tak nampak, bila kita kat sana baru kita nampak. Faham tak? Faham. Contohnya macam like homeless dekat LA tu like ramai gila. Aku pernah pergi pukul 10 malam. Kalau orang nak cari makanan lah dekat area Hollywood Boulevard tu, yang ada dekat apa tu, yang artis punya nama kan, dekat lantai kan. Pergi pukul 10. Aku ingat kan happening lah pukul 10 malam. Pukul 10 malam weekdays. Mati lah. Mati babe. McDonald tutup. Sini kita ada luxury lah, McDonald bukan 24 jam. Sana McDonald bukan 24 jam tu. Sana pukul 10 tutup lah. Mungkin sebab crime rate dia orang kat sana. Ya, tu lah salah sebab lah. Tak semua kedai 24 jam dan bahaya. Tu lah. Kita kena bersyukur lah kita punya McD kat sini buka 24 jam. Betul. Sana susah cek makan. Subway 24 jam. Tapi Subway pun kalau nak rembat roti. Sebab apa? Alright, itu je pengalaman kita orang. Kalau korang ada pengalaman-pengalaman kat luar juga, korang boleh share kat bawah. Tapi apa yang kita cakap, kalau nak orang cakap luas mengembangkan, bukan luaskan pemandangan. Luas pandangan apa lah, Melayu kita teruk lah. Okey. Jauh perjalanan, luas pemandangan. The far you travel, the more nak translate ke? The far you travel, the wider the scenery. The view. Tapi travel lah. Tunggu kalau tahun depan.
Tahun depan lah. Jangan masa dah okey lah. Aku rasa lagi 2 tahun tu. Tahun depan pun macam tak je. Bisa baca ni mesti ada orang rindu travel kan. Ya. Sebab tu lah kita buat borak ni, mengenang balik. Kenal dia kan. Zaman tu lepas ni kalau kau pergi USA dah pakai dah panties. Takut COVID. Bodoh. Nanti sampai dah pakai. Alright, kita jumpa lagi dalam minggu depan. Dan kalau nak dengar kat podcast Tinker, boleh dengar kat Spotify. Kalau nak tengok dekat YouTube channel. Jadi adios. Assalamualaikum. Alright, bye-bye. Jumpa lagi. Peace. Yeah, another one. Let's go.